Jenis-jenis business model, ramai yang kadang-kadang ambil for granted business model ni, tapi ramai yang tercedok bila sale dah hit 50k. Last kali bila tengok bapak sale 50k tapi kat belakang koyak, rupanya profit kosong ataupun untung kosong. Sebab apa? Sebab business model tu sendiri pun dah salah. Jadi dalam video kali ni guys, saya akan tunjukkan simple cara untuk kita kenal pasti business model yang tepat dan contoh-contoh business model. Jadi saya lukis macam ni Kalau tengok kat sini ada scalability dan juga ada stability. Maksudnya dalam kita nak merancang jenis business model yang kita nak buat ni, sama ada jual produk ataupun servis, kita boleh tengok daripada dua elemen ni. Okey, contoh saya nak tuliskan beberapa contoh. Ini adalah business model yang wujud kalau anda buat digital marketing agency macam kami, ataupun mungkin anda buat servis, tak kisahlah apa-apa servis. Antara business model yang ada adalah mungkin business model tu boleh berkonsep training. Ini antara business model yang pertama lah. Ataupun boleh jadi dia berbentuk mentoring. Mentoring. Maksudnya training ni one off, mentoring ni kita bermentor dalam fasa yang lama. Maksudnya lebih pada setahun macam tu lah kan. Dia bayar bulan-bulan. Okey, yang ketiga pula contohnya kita ada profit sharing. Profit sharing. Profit sharing ni maksudnya kita profit sharing dengan dia tak ada setup fee. Dia tak ada cost apa-apa, tapi kalau untung kongsi sama-sama, rugi kongsi sama-sama juga. Business model nombor 4 antaranya adalah monthly retainer. Retainer ni tak tahulah, fancy sikit ayat dia kan, tapi ataupun monthly payment macam tu lah. Maksudnya customer bayar kita secara bulan-bulan. Mungkin dia subscribe package 3,000 sebulan, 4,000 sebulan, 5,000 sebulan. Ataupun contoh business model nombor 5 adalah one off service. One off services lah. Services lah. Betul kan? One off service. So maksudnya katalah kita buat website. Website tu ambil masa sebulan untuk siap. So itu adalah konsep one off service. Katakanlah lepas kita dah deliver website tu, tiba-tiba kita charge untuk support ataupun update security ke apa ke, itu dalam konsep monthly retainer. Maksudnya dia mungkin bayar one off besar kat depan ni dalam 5,000, lepas tu bayar bulan-bulan 300 ke selama 12 bulan. Ataupun kita ada orang yang nak belajar buat website pula, kita bagi training. Tak cukup dengan training, dia kata, "Tuan, tak ada ke support yang saya boleh tanya tuan setiap bulan?" Okey, masuk mentoring pula, bayar setiap bulan sekian selama setahun. Ataupun apa kata kita buat website bersama-sama, kita run satu projek, tak payah setup fee, kita terus profit sharing. Saya buatkan website untuk awak free, tapi untung daripada website tu saya ambil. Nampak tak? Ini adalah contoh 5 business model. Jadi, kita nak masukkan dekat sini scalability dan stability. Ada business model yang dia highly scalable. Maksudnya, kalau kita nak buat sale tu, ini macam duit lah. Ini adalah income ataupun duit lah. Dia memang scale gila-gila. Dia boleh pergi banyak gila sale yang boleh hasilkan, tapi stability dia macam mana? Stability ni pula maybe dia macam, adakah dia bertahan, adakah dia stable dalam jangka masa yang lama, ataupun dia akan menurun, ataupun dia akan macam mana. So stability. Jadi benda-benda ni dia bergaduh antara dua ni. Benda yang stable kadang-kadang tak scalable. Benda yang scalable boleh scale tapi tak stable pula. Contoh kita ambil one off service. One off service ni customer mungkin bayar agak mahal. Mungkin dia bayar RM berapa sekali setup. Contohnya 3,000. Ataupun boleh jadi until 30k, 30,000. Tapi dia one off service. In terms of scalability adalah something yang kita nampak kita boleh deliver setiap bulan. Tapi bila stability pula, setiap bulan kita nak kena cari customer baru. Tu masalah dia. Jadi in terms of scale, contohnya berapa banyak customer kita boleh deliver sekian, mungkin agak tinggi, tapi stability dia rendah. Contohnya saya buat dekat sini. Contohnya kan, kalau ini adalah per 10, yang ni kosong, yang ni per 10 contohnya. So nampak macam highly scalable, tapi dia tak stable. Sebab apa? Setiap bulan kita kena cari customer baru. Dah lah kena cari customer baru. Kalau korang buat servis, korang faham lah perasaan saya. Adalah
customer bulan lepas pun tak settle lagi tu. Cerita customer bulan lepas, 2 bulan lepas pun tak settle lagi, ni nak cari customer baru. So that's why stability dia tu dipersoalkan. Boleh ke kita keep on buat. Tapi in terms of scalability memang nampak cantik on paper. Tapi stability tu isu pula. Contoh monthly retainer, antara yang agak stable sebab boleh kata setiap bulan akan ada orang bayar. Tapi dia punya scalability pula ada isu. Contoh monthly retainer ni dia boleh jadi dekat sini pula. Boleh jadi dekat sini. Okey, boleh jadi dekat sini. Ini adalah untuk yang nombor 4 ni. Monthly retainer. Yang ni pula contohlah, ni contoh one off service, one off. Okey. So monthly retainer ni pula dia stable gila tau. Maksudnya setiap bulan orang akan bayar, tapi adakah scalable pula? Adakah mampu kita nak repeat? Sebab berdasarkan pengalaman kami, bila kita dah handle lebih daripada 20 klien serentak yang bayar setiap bulan, kepala otak macam dia macam dah tak boleh nak brain lah. Sebab 20 masalah customer setiap bulan kita kena handle, ini ada isu, ini ada isu. Dia pun bukan bayar saja kan, adalah benda yang kita nak kena solve. So kat situ adalah adakah kita boleh scale pula dengan monthly retainer ni? Itu questionable. Okay, profit sharing pula. Profit sharing ni nampak macam wish, tak ada setup fee, tak ada apa. Dia memang scalability dia, memang kalau boleh ni kan 10 lah. Tapi stability dia, ya Allah, teruk nak mampus contohnya. Sebab apa? Sekali ada untung kau naik melambung-lambung. Tapi bulan depan Facebook ads kena flag, habis kau, ambil kau. Tak ada langsung, tak stable langsung. Mentoring pula, dia lebih kurang sama macam monthly retainer contohnya. Dia ada stability, tapi mentoring ni macam trade time for money. Sebab apa? Speaker tu sendiri yang kena buat mentoring, coaching, consulting tu setiap bulan. Jadi dia ada limit kepada berapa number of student yang dia boleh handle. Training pula highly scalable, nampak? Dia boleh handle. Kalau ajar 30 orang sehari dengan ajar 3,000 orang sehari dengan ajar 30,000 orang sehari, kan sama je penat dia sehari juga. Tapi tak stable. Berbanyaklah sangat orang yang nak belajar setiap bulan 3,000. Faham tak maksudnya? So dekat sini apa yang saya nampak, yang saya nak share dengan anda adalah kesilapan saya sebelum ni adalah saya terlampau tak sup dengan satu business model sahaja. Ibarat kata ke Mak Saleh kan, don't put your egg don't put your egg in one basket. Tak usah nak letak telur tu dalam satu basket. Tak usah buat gitulah kan. Contohnya kita ambil satu ni, kita terlampau profit sharing. Semua tim kita yang ada 10 orang ataupun kita gerak freelance ke apa, profit sharing je kita buat for the past 2 years. Isu dia adalah kita akan sentiasa risau, kita akan sentiasa sebab tak stable. Tapi ada pula macam kami sendiri, kami mungkin terlampau heavy dekat monthly retainer. Retain je, tapi isu juga kat situ, tak scalable pula. Jadi apa yang saya cadangkan adalah kita kena fokus untuk diversifying, especially dekat momen COVID-19 sekarang ni. Zaman-zaman VUCA, VUCA, maksudnya VUCA ni uncertainty, benda ni tak pasti berapa lama COVID apa semua. Jadi kita tak nak bergantung kepada satu sahaja. Kita nak ada banyak lagi business model. Kalau ini drop kita ada ni, kalau ni drop kita ada ni, tapi menggunakan team ataupun kepakaran yang sama dalam industri yang sama. Jadi apa yang saya nak anda buat selepas ni adalah kalau boleh cuba kenal pasti balik business model yang ada dalam bisnes anda. Adakah dia scalable semata-mata, maksudnya betul-betul boleh buat high income, high sale tapi langsung tak stable, ataupun hanya stable semata-mata tapi tak scale pula dah. So, renung-renungkan dan selamat beramal. Dan kalau anda orang yang buat servis ni, saya belanja lah. Ini antara 5 business model yang ada dalam servis yang anda boleh kenal pasti dan amalkan. Dan kalau anda freelance pula, cadangan saya buatlah semua. Kan, jangan buat profit sharing je sampai ke sudah. Kan, time gula-gula laju-laju lah kan. Time gula-gula tak ada. Sebab tu yang freelance pun kena amalkan juga. Kalau profit sharing ada juga projek yang dia buat monthly retainer, mungkin 1-2 klien. Ada juga training, coaching, PM coaching kan. Ada juga dia buat. Tapi janganlah scam orang. Ajarlah benda yang betul-betul kita buat. Ini pun antara benda yang saya belajar lah. Kerana kita over promise, kita cakap benda yang mungkin benda tu masih tak proven dekat side kita. Jadi ajar benda yang betul-betul proven yang kita dah buat sahaja. Jadi itu je guys untuk type of business model. Harap-harap bermanfaat. Kalau anda rasa benda ni bagus, harap-harap boleh share kepada kawan-kawan yang mungkin tak tahu sebenarnya ada graf yang simple macam ni yang kita boleh kenal pasti business model mana yang bagus. InsyaAllah jumpa lagi dalam video akan datang. Ciao.